Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Deepavali kami ucapkan kepada semua penonton, terutamanya kepada mereka yang menganut agama Hindu. Ya, dan anda kembali bersama dengan kami dalam Iris Wanita bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zack Kirana, dinamik, Karisma Inspirasi. Dan macam biasalah, setiap minggu kita akan menemani anda membawakan kisah-kisah inspirasi, dan yang paling penting juga adalah membawa tetamu-tetamu istimewa. Hari ini istimewa lah. Nampak tengok Zack pun, wah, kemain hari. Oi, dia dah joget sikit dah. Kita belum nyanyi lagi ya. Kita nyanyi. Nanti ingat kenangan lama. Oi, jangan. Kenangan lama kita tinggalkan. Kita hidup yang baru. Betul. Ya, dan kita cakap juga tentang sambutan kita pada hari ini untuk sambutan Hari Deepavali bagi semua penggemar Hindu yang sedang menonton kita pada waktu ini. Sebab hari ini ada istimewanya yang menanti anda sebenarnya. Dalam sambil-sambil makan muruku, jangan lupa tengok kami sampai habis. Ya. Zack, berapa minggu tengok bukan main ceria betul. Saya beberapa minggu ni kan, saya ceria terutamanya pada waktu malam. Kalau saya memandu tu kan. Pada waktu malam saya memandu, limpahan cahaya berwarna-warni. Ya. Kita nampak sana sini sampailah hari ini terasa kemeriahannya. Betul lah, sebab memanglah kemeriahan dirasai sebab Deepavali ini disebut sebagai pesta cahaya. Betul. Memang betul lah tu. Jadi kemeriahannya memang dah dirasai sejak beberapa minggu sebelum ni. Betul. Dengan persiapannya, dan kita kemeriahan tu sebenarnya kita nak kongsi bersama dengan para penonton Iris Wanita. Jadi sekali lagi kepada seluruh penganut agama Hindu di Malaysia atau di mana jua anda berada di seluruh dunia, kami sekali lagi nak ucapkan selamat Hari Deepavali. Selamat Hari Deepavali. Dan kita ni kan, walaupun kita ni berlainan bangsa, kita sangat bersyukur duduk di bawah satu negara, di bawah satu bumbung yang sama. Selain tumpang cuti, kita juga tumpang gembira. Ya, betul. Gembira sangat tumpang cuti tu. Bab tu saya suka sebab akan bersambung cuti. Maknanya cuti panjang lah kali ni. Betul. Dia bercakap tentang perayaan kaum lain berbanding kita ni orang Melayu yang sambut Hari Raya Aidilfitri. Mesti ada 1001 persoalan tentang perayaan Deepavali. Sebab kita tak tahu kan. Orang kata belajar dekat sekolah aja mungkin tak cukup. Jadi hari ni tak sabar kita nak tampilkan tetamu kita untuk kita berbicara tentang perayaan Deepavali. Ya, betul. Tu orang kata penting untuk kita belajar tentang adat dan juga budaya kaum lain sebab kita berada di bawah satu bumbung. Jadi belajar tentang adat dan budaya kaum lain ni sebenarnya seolah-olah macam kita menjelajah dunia. Betul. Sebab kita belajar perkara yang baru. Betul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya. Jadi hari ini kita akan tampilkan dua figura yang cantik. Nampak pakaian pun meriah, berseri-seri sangat ni. Jadi selepas ini kalau kita nak kenal dengan lebih dekat dengan tetamu kita, jangan ke mana-mana sebab kita nak raih bersama. Ya, betul. Jadi sementara itu kalau ada yang nak beri ucapan Hari Deepavali ataupun nak berikan cadangan dan sebagainya, anda boleh terus pergi ke media sosial Iris Wanita. Kita ada Instagram, Facebook dan juga TikTok, atau boleh emailkan saja ke iris.wanita@gmail.com. Betul. Jadi nak kenal siapakah figura yang kita akan tampilkan sempena sambutan Deepavali hari ini? Jangan ke mana-mana. Nama diorang dulu kawan sekolah saya Mohan Sundaram Pillai, kemudian T. Sujay Nair, nama dia Harani, dan ada Sukilan kawan sekolah. Nama alamak, ramai kawan tapi tak ingat lah namanya. Oh, itu tak ada lah. Tapi kalau jumpa kita wish, and then kalau on business tu kita ada bagi hamper, itu biasa lah. My friend masa sekolah rendah, sekolah menengah, dan dia jemput saya datang rumah dia lah. So dia jamu dia tosai, dan actually good tosai. I dah makan, memang sedap. Best lah, kan kita rasa makanan orang semua kan. Rasa macam kita satu keluarga lah. Itu dia ucapan sempena Deepavali ni. Ya. Saya boleh ucap Deepavali dalam bahasa Tamil. Boleh ke? Silakan. Deepavali Nalvatukal. Saya pun cuba, boleh tak? Cuba. Deepavali Nalvatukal.
Boleh lulus? Okeylah, bolehlah. Tapi kita tanya sama lah lulus ke tak? Jadi untuk Rai bersama hari ini, Deepawali kita bersama dengan 2 orang tetamu yang sangat istimewa. Cantik sangat hari ini, meriah studio kita hari ini. Betul. Jadi kita perkenalkan tetamu pertama kita, Satya Kumari Punggawanam. Ya, betul. Iaitu penyampai radio Minal FM, juga radio RTM sebenarnya. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Dan di sebelahnya yang sangat cantik orangnya, Kavita Senglish. Okay? Ya. Yang mana merupakan seorang selebriti dan juga peserta 10 teratas Puteri Malaysia 2023. Selamat sejahtera. Ya, sejahtera. Selamat Hari Deepawali. Ya, Selamat Hari Deepawali. Ya, betul ke kami sebut tadi tu? Betul. Lulus, Zack. Lulus. Gembira. Lulus. Pengorbanan ya berada di sini Ya. pada Hari Raya ya. Ya, kebetulan sebab hari ni cuti. Boleh datang. Terima Kita kasih tumpang kerana cuti. Ya, betul kita. Okey. Jadi kita tak nak lengahkan masa sebab kita banyak nak belajar tentang budaya, Ya. adat, okey. Penganut agama Hindu di Malaysia, okey. Jadi mungkin terus saya bertanya kepada Satya ya. Okey, mungkin ramai yang belum tahulah, terutamanya dalam kalangan yang bukan penganut agama Hindu kan. Sebenarnya apa simboliknya sambutan perayaan Deepawali ni sebenarnya? Selalunya jika disebut sebagai Deepawali kan, Selamat Hari Deepawali, ataupun simboliknya kita akan cakap pesta cahaya. Ya. Pesta cahaya di mana kita membawa simbolik bahawa cerahan, pencerahan yang akan membawa ataupun mengatasi kegelapan ataupun benda yang baik akan mengatasi benda yang tak baik. Jadi simboliknya apabila kita cakap je Deepawali tu kita akan lihat lampu-lampu yang berhiasan dan selalunya itu memang simbolik Deepawali. Hiasan penuh dengan lampu cerah, benda yang cerah. Okey, dan pakaian pun kena Ada colourful, dia colourful, berwarna-warni. Kita selalunya tak adalah pakai pakaian yang berwarna gelap, macam hitam. Kita selalunya on the day, on Deepawali day, kita tak akan pakai pakaian-pakaian gelap. Kita akan sentiasa cerah, ceria. Kita akan sambut benda-benda yang baik, benda-benda yang positif. Ya. Okey. Jadi kalau kita tentang pakaian ni banyak kita nak kongsi ni. Nak tanya. Tapi sebelum ni kita nak terus bersama dengan Kavita pula. Nak bertanya tentang sebagai perayaan terbesar untuk kaum Hindu. Adakah anda meraihkan Deepawali dengan meriah, terutamanya selepas menjadi selebriti dan dikenali ramai? Ada beza tak sebelum ni dengan sekarang ni? Okey, so biasanya sebelum ini, semasa saya kecil, saya selalu mengikuti ibu bapa saya untuk membuat banyak kebajikan sosial dan kami juga akan pergi membuat program Deepawali di sekolah-sekolah tertentu dan kami juga akan menolong organisasi untuk memberikan buku-buku percuma serta makanan sayuran percuma kepada mereka dan kami juga akan meluangkan masa bersama kanak-kanak di sana. Dan memang kami akan meluangkan masa Deepawali bersama mereka. Dan seterusnya kami juga semasa Kavita berada di universiti pula, Kavita selalu menyambut perayaan Deepawali bersama-sama rakan-rakan kelab saya di Sunway International Student Ambassadors, bersama-sama pelajar dari antarabangsa. So, pelajar dari beberapa negara, mereka dapat merasakan apa itu Deepawali di negara kita. Dan mereka dapat merasakan perayaan, sambutan dan dapat berkongsikan kegembiraan Deepawali bersama-sama. Okey, baik. Itu di Kavita. Dari segi perbelanjaan pastinya makan belanja yang besar juga ya. Tapi yang ini kita buat dengan organisasi. Lepas tu yang itu saya buat dengan kelab juga. Ya, okey. Macam Satya sendiri, kalau di Mira FM mesti ada program sendiri kan? Ya, betul. Sebab setahun sekali kita sambut Deepawali kan. Jadi memang sambutan tu akan sangat meriah. Tapi macam Satya ni bertugas sebagai penyampai radio. Jadi bukan setiap tahun kita dapat cuti. Kita bergila-gila. Sebab semua pun rata-ratanya sambut Deepawali dekat Minal. Jadi untuk tahun ni, esok saya dah bekerja dah. Hari kedua tu saya dah mula bertugas. Tapi saya sambut dengan pendengar sekalian. Kita ada program-program khas sempena Deepawali. Dan salah satu program yang kami buat minggu lepas, kita pergi ke rumah orang tua. Jadi kita sambut dekat sana. Kita buat kita buat decoration dekat rumah orang tua tu. Kita buat aktiviti bersama orang tua dekat sana dengan anak-anak yatim dekat sana. Macam menyantuni masyarakat dekat sana. Jadi kita kongsi kegembiraan tu. Kegembiraan tu kita tak adalah macam kita je yang sambut, kita simpan je kan. Kita apabila kita tengok senyuman kat muka ataupun wajah dia orang tu, kita pun rasa gembira juga. Apabila kita kongsi kegembiraan tu bersama golongan yang kurang bernasib tu.
Ya. Pesta cahaya, wajah bercahaya pada Deepawali kan. Ya, Itu pasti. Dan seterusnya orang kata kan kalau kaum wanita ni merupakan antara golongan yang sibuk lah kalau nak raya. Raya kami pun sama, saya percaya Deepawali pun sama. Saya nampak jiran saya kat depan tu, yang makcik tu sibuk betul lah orangnya. Kerja tak habis-habis. Betul. Kalau macam untuk Satya sendiri kan sebagai wanita kan, kalau beberapa hari menjelangnya Deepawali tu, apa persiapan yang biasa kita buat? Asalnya seminggu atau 2 minggu sebelum perayaan tu memang kita dah mula sibuk lah. Masa tu lah kita nak kemaskan bilik lah, kemaskan rumah, macam-macam kerja rumah kita nak kena buat, kena siapkan. Lepas tu biskut raya, muruku tu pun kena siapkan. Dia tak boleh buat awal sangat. Mak Satya selalu pesan, kalau buat awal sangat habis parutin. Muruku. Itu saya percaya. Dia kena buat dekat dengan Deepawali tu baru tak habis. Boleh kekalkan tu. Kalau dia buat awal sangat, habislah sebalang biskut tu dah kena makan. Puluh kilih makan sini dah habis. Kalau memang kalau dah habis hari memang tak adalah. Tak adalah. Sama juga raya kita pun sama juga. Kuih habis. Kuih raya habis pula. Macam sini macam mana? Biasanya sebelum hari Deepawali kami akan pergi buat shopping dan akan beli bahan-bahan untuk masak dan sebagainya. Kakak saya dan saya juga akan menghiaskan rumah dan buat kolam di depan rumah. Biasanya kolam boleh dibuat daripada beras, tepung beras ataupun daripada bunga-bunga pun boleh. Dan biasanya kakak saya dan saya akan meluangkan masa bersama-sama dan buat kolam yang besar di rumah. Dan saya juga suka melukis corak inai. So seperti yang ni, saya selalu melukis corak inai sebelum hari Deepawali. Okey, buat sendiri atau orang yang buatkan? Buat sendiri. Wah, cuba tengok. Zoom sikit. Kita zoom sikit nampak tu. Buat sendiri. Memang ada bakat ke apa ni sebenarnya? Memang suka buat ataupun ada juga buat bisnes ke? Tak ada buat bisnes, tapi dari kecil saya suka melukis inai untuk performance semua. Semasa saya pergi menari ataupun semasa saya berlakon macam tu, saya suka menulis inai dan menari dengan inai. Saya suka buat untuk kawan-kawan saya macam tu. Wah, seronok lah. Jimat. Sebab kalau kita nak upah artis untuk buat henna ni sebenarnya mahal. Mahal bayarannya. Bercoraknya pula kan. Zat dah tahu nak cari siapa kan lepas ni? Dah tahu dah. Pasti boleh. Pasti boleh. Okay. Banyak lagi kita nak sembang tentang perayaan Deepawali bersama dua orang tetamu kita. Tapi kita akan berhenti rehat seketika untuk beri laluan kepada iklan. Jangan ke mana-mana. Nantikan selepas ini. Nama dia Kamala. Ravi, Mr. Naden. Kumar. Dekat rumah tak pernah lah, tapi kalau perayaan di pejabat tu kita akan mengunjung lah time pejabat. Tiap tahun di Deepawali saya sentiasa hadir di rumah beliau untuk menyambut bersama. Yang paling sedap sekali itu dah tentulah kari kan. Ada. Macam mana tu? Suasananya okey, harmoni. Lepas tu kita pun dapat belajar depa punya sambutan Deepawali tu macam mana konsep. Happy Deepawali buat sahabat-sahabat saya di seluruh negara. Selamat Deepawali kepada seluruh kaum India yang berada di Malaysia. Kami di Kedutaan Besar Malaysia Republik Korea mengucapkan Selamat Hari Deepawali. Deepawali dalam keluarga. Happy Deepawali. Saya Saiful Bahari mengucapkan selamat Deepawali kepada semua kaum India di Malaysia. Saya Syaira. Saya Dayana. Happy Deepawali. Happy Deepawali. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Deepawali buat ahli keluarga tercinta, sanak saudara, rakan-rakan serta semua rakyat Malaysia yang beragama Hindu khasnya. Semoga perayaan ini membawa 1001 sinar cahaya, kegembiraan dan kebahagiaan kepada semua. And for those who will be travelling back during this festival season, I would like to wish everyone a safe journey. Deepawali Nal Wataka.
kembali dalam Iris Wanita sebagai rakyat yang majmuk di Malaysia. Kita raih bersama. Dan hari ini hari Deepavali Jadi kita nak berkongsi lebih banyak lagi kemeriahan dirasai. Nah, apatah lagi kedua tetamu kita diluangkan masa hari pertama Deepavali ni bersama dengan kita. Jadi kita nak tanyalah sebenarnya kalau hari pertama selalunya sebelum datang kemari ni apa aktiviti dari awal pagi sampailah sebelum datang kemari tadi tu. Kalau kita boleh kongsi, Kavita, silakan. Ya, boleh. Biasanya pada hari Deepavali kami akan pergi ke kuil bersama keluarga untuk bersembayang dan lepas itu kami akan makan tengah hari bersama-sama. So biasanya mak saya akan memasak pelbagai jenis makanan tradisional. Makanan seperti nasi biryani, pelbagai jenis lauk pauk yang vegetarian kerana Kavita seorang vegetarian. Dan lepas itu kami juga akan pergi ke rumah saudara mara dan meraihkan hari Deepavali bersama mereka. Dan nanti juga Kavita akan pergilah ke rumah saudara mara saya. Okey, baik itu aktivitinya lah. Maknanya untuk makan tengah hari dan juga melawat saudara mara kejap lagi lah maknanya Kavita betul. Terima kasih dah dapat bersama kami sekejap masa untuk berkongsi kemeriahannya kan. Okey, macam Satya sendiri macam mana pula? Sama juga, kita akan bangun awal pagi dalam pukul 5 tu dah bangun, mandi minyak. Selalunya mandi minyak tu orang tua dekat rumah kita tu dia akan sapukan minyak bijan kat atas kepala kita. Kita akan mandi minyak. Dia simboliknya kita satu untuk penyujuk badan, satu lagi kita percaya bahawa dia akan menyucikan kita. Dan kita akan salam-salaman dengan ahli keluarga kita. Kita akan minta maafan. Lepas tu kita akan pergi ke kuil macam Kavita beritahu tadi. Sembahyang bersama keluarga. Lepas dah balik tu memang kita makan masakan mak kita. Dan lepas tu kita akan pergi ke rumah sanak saudara. Tapi saya tak pergi jauh lah untuk tahun ni sebab esok dah kerja kan. Jadi saya sambut dengan penonton je untuk esok. Tapi untuk hari ni saya sambut dengan family-family. Kalau tidak balik ke mana? Kalau tidak balik ke mana? Balik Johor. Balik Johor. Kavita memang di sini. Ya, betul. Tapi kampung saya di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan. Pun dekat. Masih dekat. Itu pun kalau ada kesesakan lintas pun sebenarnya bukan orang India saja. Orang Melayu pun ada sekali. Ya, betul. Jalan raya tu. Pergi bercuti. Balik kampung. Ya. Betul. Tadi cerita makanan kan? Tadi saya dengar Kavita kata kalau raya Deepavali mesti masak nasi biryani. Mungkin sekejap lagi saya akan ketuk pintu rumah lah. Itu yang pasti kan. Betul. Tapi kalau kita boleh berbicara tentang juadah wajib kan. Kalau untuk Satya sendiri, kalau Deepavali mungkin setahun sekali je ada makanan tu. Ada tak? Tak adalah sampai setahun sekali. Tapi selalunya pagi Deepavali yang sarapan tu idli atau tosai. Kebanyakannya kita akan makan idli atau tosai. Kalau macam family yang tak amalkan makanan vegetarian, dia akan cecah dengan kuah kari ayam. Macam tu. Kalau ada family yang vegetarian macam Satya, dia vegetarian. Jadi kita makan makanan vegetarian untuk hari tersebut. Makanan kegemaran apa kalau juadah raya? Juadah raya tosai dengan kari ayam. Apa pula kita kan? Terus apa? Kavita sendiri memang suka makanan yang mana kalau ada banyak yang dihidangkan tu? Okey, saya suka manisan tradisi perayaan Deepavali dan biasanya nenek saya akan menghidangkan dan beliau akan buat 8 jenis item manisan. Dari yang handmade, yang fresh. Beliau biasanya arwah nenek saya akan buat macam muruku, aci muruku, neyu runde, kati runde dan pelbagai jenis manisan dan kami sekeluarga akan makan bersama-sama dan biasanya cucu juga akan makan bersama nenek dan datuk saya dan memang pada tahun ini memori itu yang saya paling rindui kerana nenek saya meninggal dunia. Okey, baik, itu dia cerita pasal makanan Dia macam kalau kita rakyat Malaysia kita gabungkan tak tahulah banyak jenis makanan yang ada kan. Saya terlalu liu tadi. Yang mana satu? Maruku kah? Yang 8 jenis kuih. 8 jenis kuih tu. Saya perlahan-lahan saya terlalu liu. Awas. Sabar ya. Kejap lagi. Kejap lagi kita boleh sama. Ya, mungkin okey, baik. Okey. Dan kita cerita tentang pantang larang juga. Kita nak tahu juga dari segi pantang larang sebab ada setengah kawan dia macam memang ada pantang larang yang tersendiri terutama sekali untuk hari pertama. Kalau untuk Deepavali sini macam mana? Dia lebih kurang sama macam masyarakat Cina di mana hari pertama tu atau hari kedua kita tak akan sapu rumah. Sebab kita percaya bahawa Dewi Lakshmi yang simboliknya Dewi kekayangan ataupun yang membawa kemakmuran atau kekayaan kepada rumah kita, dia tak akan masuk kalau kita dah sapu. Macam ong lah. Jadi kita untuk hari pertama dan hari kedua kita tak akan sapu rumah sebab kita menyambut Dewi Lakshmi tu datang masuk rumah kita untuk membawa kemakmuran dan juga kekayaan.
Okey, baik. Jadi itu dia tempatan larang yang itulah. Ada tempatan larang tambahan tak yang boleh kita kongsikan juga Kavita? Biasanya pada hari Deepawali kita digalakkan untuk memakai pakaian yang terang dan cerah macam warna biru, macam warna orange semua tu, dan ia memang melambangkan kegembiraan keluarga dan keharmonian. Ya, sajalah suka nak Dia kena tanya. ceria, dia kena ceria. Dia tak boleh bercakap. Itulah kalau ikutkan sejak adanya movie ataupun filem Coach Tahir. Nampak saya dah masuk dalam filem. Kita kan suka kan. Bila pakai bila dipakaikan kajol, dia pakai baju warna gelap, sari warna hitam. Kata lepas tu macam ada kemodenan yang berlaku. Maknanya orang memilih juga warna-warna seperti itu. Boleh kita kongsi sikit, ada tak perubahan dari segi itu? Tapi kita tak menggalakkan perubahan tu sebab selalunya kita macam Kavita beritahu tadi kan, kita kalau rata-ratanya kalau pergi shopping pun sebelum Deepawali memang kita akan pilih warna yang cerah, oranye, merah, kuning yang memang melambangkan keceriaan. Selalunya untuk event-event yang macam sedih, macam ada kematian, masa tu kita akan pakai putih atau hitam lah. Jadi kita tak galakkan untuk perayaan macam Deepawali ni kita pakai warna hitam tu tak adalah. Tak adalah. Lebih kepada warna-warna yang ceria dan cerah. Dan sebut tentang pakaian kan. Saya pernah terbaca ada satu artikel tu yang menyatakan sari ni sebenarnya ada nilai dia sendiri. Sebab memang ada nilai estetika bergantung kepada permata, sulamannya dan sebagainya. Jenis fabriknya kan. Sampai Z pernah terbaca RM80,000 harganya. Wow. Okay. Dan mungkin kalian boleh kongsikan tentang macam mana kita nak letakkan nilai estetika, nilai satu-satu sari itu sebenarnya. Mungkin Satya boleh kongsi. Dia bergantung kepada individu. Selalunya dikatakan jenis sari pun pengetahuan saya lah kan, lebih daripada 30 jenis. Ada jenis Banaras, ada jenis Kanjipuram, yang ni Kanjipuram. Lepas tu ada yang silk, lepas tu ada yang kalamkari, macam-macam jenis. Tu bergantung kepada minat masing-masing. Ada yang suka pakai sari yang jenis macam ni, ada yang suka pakai jenis yang cotton, dia lagi lembut. Jadi ikut kesesuaian masing-masing. Baik, dia mengikut dan harga pun berbeza ikut jenis dan juga dia punya design. Betul. Dan sulaman dia tu ya, apa? betul. Mungkin ada macam guna sulaman emas ke apa, dia mungkin lebih mahal. Wow. Dan diamond dia mungkin Swarovski, dia akan jadi mahal. Mungkin kita tengok kan, dah jadi selebriti mungkin ada tajaan, betul lah kan? Jadi itu pastinya kan. Saya dah cuba jugalah mohon tajaan juga. Mana tahu boleh lepas ni. Betul. Okey. Jadi itu kita dah cerita tentang makanan, aspek pemakaian dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga dalam tradisi orang Melayu, raya kita sampai sebulan. Betul. Kita nak tahu juga tradisi orang India, ada tak persamaan tersebut sebulan? Sama tak? Sampai sebulan tu tak adalah, tapi selalunya Deepawali seminggu 2 minggu tu ada lagi. Selagi ada muruku dengan biskut kita sambut juga. Lepas tu kita ada open house dengan rumah terbuka, masing-masing kita kongsilah kegembiraan. Tapi selalunya macam masyarakat Melayu dia sambut sampai sebulan tu sebab berpuasa pun sampai sebulan kan. Kita tak adalah rigid sangat sampai sebulan. Tapi boleh dikatakan seminggu atau 2 minggu lah. Seminggu atau 2 minggu. Dan Kavita sendiri macam meraihkan dia lebih kurang tempoh macam tu ke? Lebih kurang seminggu dan saya boleh kongsikan juga di India mereka biasakan meraihkan hari Deepawali selama 5 hari dan setiap hari mempunyai meaning di sebaliknya. Macam hari pertama merupakan hari Dhanteras, hari kedua merupakan Narak Chaturdasi dan hari ketiga ialah Diwali dan keempat juga Diwali dan hari keempat hari kelima sebenarnya adalah celebration yang dipanggil sebagai Bhai Dooj, di mana Bai yang abang akan pergi melawat ke rumah kakak-kakak atau adik dan memberikan hadiah, memberikan manisan dan meluangkan masa bersama-sama. Okey. Ada bunga api tak biasanya kalau raya Deepawali? Ada tak? Ada tak? Ada. Itu dah jadi kewajipan sebenarnya untuk orang Malaysia sebenarnya. Ya, betul. Okey, kita pun dah mengakhiri ke penghujung siaran kita Adis Wanita. Seronok rasanya. Macam-macam benda kita boleh kongsikan. Jadi di penghujung ni seperti biasalah kita nak beri ruang ni untuk bagi ucapan sebelum hari Deepawali. Silakan.
Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kru Iris Wanita sebab sudi menjemput Satya untuk kongsikan pengalaman dan sambutan Deepawali bersama anda semua. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan selamat hari Deepawali Nalu Artikel untuk semua penonton Iris Wanita. Bagi yang sambut, bagi yang tak sambut tu selamat bercuti. Ya, jangan lupa dengar Satya Aiso. Ya, betul. Di Penang FM. Okey, Kavita. Kepada para penonton di rumah, Shubh Diwali Aap Sabiko. Selamat Hari Deepawali and may you all have a joyous and prosperous Diwali with your family and friends. Itu dia. Dah kita dengarkan ucapan daripada kedua tamu kita pada hari ini dan kita meraih bersama kan. Jadi seronok hari ini dalam episod Iris Wanita pada kali ini meraihkan Hari Deepawali. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua tamu kita, Satya dan juga Kavita menjadi tetamu istimewa sempena dengan Hari Deepawali. Dan kita dah tak sabar nak beraya. Rasalah pakaian ni. Kita alang-alang dah berpakaian macam ni. Ya. Kita akan cari mana-mana rumah terbuka sekejap lagi untuk makan nasi biryani. Betul, tak sabar rasanya. Okey, baik sampai kita bertemu lagi dalam lain siaran dan walau di mana juga anda berada, kalau pergi bercuti panjang ni kan, pergi ke mana-mana berhati-hati di jalan raya, makan tu berpada-padalah. Betul. Ya, okey. Jadi Deepawali Nal Vartakan. Semoga anda semua bahagia dan sentiasa ceria. Itu saja untuk episod kali ini. Jangan bagi Zaid nyanyi, awas. Okey. Takut hujan. Okey. Saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Bye-bye. Bye-bye.